Keluasan perairan negara mencecah 614,000 km persegi antara cabaran utama dihadapi Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM dalam menguatkuasakan undang-undang maritim terutamanya bagi memerangi jenayah rentas sempadan. APMM yang ditubuhkan secara rasmi pada 15 Februari 2005 kini berusia 14 tahun. Biarpun disifatkan sebagai badan penguatkuasaan yang masih muda, kejayaan agensi itu dalam menjaga kedaulatan negara tidak boleh diremehkan. Namun APMM kini berdepan sindiket terancang seperti penyelundupan rokok, migran dan dadah yang menggunakan teknologi canggih untuk menjayakan kegiatan haram mereka itu. Ikuti temu bual wartawan Muhammad Firdaus Ibrahim dan Hafizul Helmi Muhammad Nur bersama Ketua Pengarah APMM Laksamana Maritim Datuk Muhammad Zubil Matsum menjelaskan hala tuju agensi dipimpinnya itu selain menerangkan kaedah dipraktikkan dalam membanteras ancaman di perairan negara. Kita masih kekal lagi juga visi APMM iaitu menjadi di antara Coast Guard yang terbaik di dunia, bukan di rantau, di dunia. Sama ada dari aspek penguatkuasaan dan aspek cari lamat SAR. Kita nak jadi di antara yang terbaik. So of course masa kita develop tu, kita macam mana kita nak cari, kita nak jadikan kita di antara terbaik lah di dunia. Perkembangan kita kena lihat satu perkembangan daripada anggota kita sendiri. Latihan dia macam mana, bring up dia macam mana, kursus-kursus apa yang dia perlu hadir, dan dalam masa sama aspek cari lamat, aset apa yang kita perlu ada untuk kita perform kita punya task dalam bidang cari lamat. So kita dapatlah perolehan beberapa 6 buah helikopter dan 2 buah kapal terbang, yang mana pada masa itu juga bila kita beli helikopter, kita need to find kat mana pilot sekarang ni yang kita nak buat, siapa yang nak fly semua benda ni. Jadi kita ambil pinjam anggota daripada TUDM untuk fly aircraft tu, anggota daripada TLDM. Kita sama ada kita ambil dia tetap ataupun kita pinjam. So dia orang ni akan fly sehinggalah saya ingat pada tahun 2000, your batch what year? 2007, 2008 kan kita dapat melahirkan kita punya pilot sendiri. Yes, at that time sebab sekejap. Yes, 2006 kita launch, 2008 intake yang pertama, I think intake the first intake. Di kalangan intake dia lah kita dapat lahirkan kita punya pilot sendiri 2008, sekarang 2019, dan intake dia sekarang ni dah jadi captain of the aircraft, bukan lagi co-pilot ke apa, tidak, dia dah boleh fly sendiri, melaksanakan dia punya operasi, dia boleh fly malam, dia boleh buat wind check, dia boleh buat semua sekarang. Semasa kita mula dilancarkan kita lancarkan operasi pada saya masih ingat lagi masa tu, masih lagi. Apabila tangkapan dibuat, kita tak tahu nak buat apa tau. Nak cari kesalahan macam mana, akta mana, kita masih belum, benda tu baru. Kita baru start tau training, kita pun tak tahu. Tangkap mungkin saya rasa sebulan 2 tau tangkapan. Bila nak tangkap pun orang tengah fikir macam mana kita nak buat ni tangkapan ni. Kita nak simpan mana, nak buka IP, nak buat ni, kita masih lagi kapal-kapal lah. Kapal-kapal pada masa tu. Jadi but kita inilah cuba kesilapan. Kita belajar daripada kesilapan, kita bawa juga perbicaraan, kita pergi court, so we learn. Setiap kali pada masa tu 2006, 2007, 2008, setiap kali tangkapan dibuat, memang kalau kita kata anggota APMM kalau nak jadi saksi di court, memang dia takut. Dia boleh jawab ke tidak ni, kan? Lawyer akan tanya dia, peguam bela tanya dia, memang dia kata ini kalau kita tangkap ni sebenarnya akan jadi satu masalah. Tetapi kita tekun, kita teruskan juga usaha ni dalam masa sama kita hantar anggota-anggota kita belajar dengan polis lah pada masa tu kan. Kita ada
adakan khusus belajar daripada polis. Kita start dari situ, memang kita belajar sehinggalah pada satu tahap. Sekarang ni kalau kita tengok 28 tahun, budak-budak sekarang ni kalau kita lihat bintara kanan, bintara muda, IO, senior IO, insya-Allah kes yang besar-besar pun kita dah buat, kes rompakan, kes dadah, dan kebanyakan kesnya kita menang lah di mahkamah. Tak ada masalah. Dia punya ancaman di Selat Melaka lain, di Laut Cina Selatan lain, di Sabah lain, di Sarawak lain. Jadi kita re-op balik. That is the time kita sempat re-op, kita susunkan balik aset-aset ni. Kalau kita lihat di Selat Melaka khususnya, ancaman ni yang kita lihat is ancaman jenayah rentas dengan sepadan. Penyeludupan, sama ada penyeludupan rokok kontraben, rokok kontraben, penyeludupan parti, penyeludupan dadah. Jadi dia punya range daripada kita dengan negara jiran, dan platform yang digunakan untuk melakukan aktiviti ni, dia platform semua yang laju kan, speedboat, dia panggil dia panggil bot pancung yang mana laju. So di sini kita lebih memerlukan bot laju, FIC, fast interceptor. Jadi kita rombak balik, walaupun dalam masa yang sama juga kita perlu juga kapal, tetapi tak banyak seperti mana di Laut Cina Selatan, yang itu ancaman dia lain. Jadi kalau kita kata satu approach untuk solvekan semua isu, kita tidak dapat buat macam tu. Dia ada things doesn't tidak inilah berkesan lah. Kita kena rombak balik. That's why kalau kita lihat ancaman di Selat Melaka ni, semua ancaman-ancaman yang jenis laju ni, memerlukan kepantasan, memerlukan aircraft fly apa semua. Sekarang ni dia tidak pakai bot laju dah. Dia pakai tongkang pula. Dia pakai bot kumpit. Kumpit akan duduk dekat border tu, kan? Ada kita punya bot datang ambil. Maknanya bot ni dia tidak laju. Maknanya kita punya radar tengok, ini bukan target ni, dia buat 12 knot, 8 knot, dia pergi ambil berimpit, ambil bawa masuk. Pergi lagi, bawa masuk. So bila kita tengok tu, kita analyse lah. Apa yang dia buat kat tengah laut ni? Ada bot lain merapat, lepas tu dia masuk slow-slow. Rapat, masuk slow-slow. So rupanya menyerut rokok juga. So radar kita bagi tahu, kapal yang jenis macam ni, bot yang jenis macam ni ada dia berimpit di border tu, kalau kita dapat detect, memang bawa parti rokok. Kita atasi lagi. Yang latestnya, yang pergi ke tengah ni, dia gunakan bot nelayan pula. Bot nelayan kita pergi sana, ambil. Pagi-pagi pukul 6 dia pun masuk queue dengan bot-bot lain kan. Kita pun tengok, ini macam ni kan. Rupanya dia orang pun ubahlah strategi dia kan. Dia ubah, dia masuk dengan bot nelayan. Kita check juga bot nelayan. Sama juga. So, latest one ni, butter trade tu dia masuk sendiri, redah je. Dia redah, dokumen dia kata dia nak pergi Thailand, nak pergi Vietnam. Kalau kita tahan dia awal, yang ini penting, kita pernah tahan dia terlampau awal sangat. Mature dia panggil. Kita tahan awal, bila kita cuba bawa kes ni, kita kalah kes ni. Sebab akta ni kan custom, hovering apa semua kan. Selagi mereka tidak daratkan benda tu ataupun ada transfer ke bot-bot lain, itu tidak menjadi kesalahan. Dia transit saja. Dia lalu daripada bawah, dia naik ke atas. Transit saja. Kita tahan awal, tetapi kita tahu sebenarnya memang ada orang yang akan ambil. Dia turun, tetapi kena tunggu saat yang mana ada bot pergi kat dia, load saja. Kalau dia tangkap masa tu, yes, boleh.
perkembangan aset dia bergerak. Inilah seiring lah. Yang saya lihat, yang saya ni lah nampak. Kalau you ada aset banyak pun, you ada sebenarnya, tapi teknologi itu tidak inilah menepati kan. Kalau kita tengok Australia, saya ambil contoh. Australia ni luas, besar. Kalau kita tengok Malaysia besar tu, Australia besar tu. Kan? Compare. Tetapi macam mana dia manage peredaran dia? Macam mana? Teknologi. Dia using teknologi, cara dia manage sumber-sumber yang dia ada tu, satu of course lah teknologi again. Teknologi. Without teknologi memang kita tak boleh nak ni. Satu is yang itu the first one. Yang kedua ni is operation intelligent led punya operation. Kita of course pada awalnya APMM tu strategi yang kita adapt kan, sepatutnya kita berada di mana-mana, present. MMA duduk sini kan, present. You must be present there. Bila you hadir saja, orang tak buatlah kesalahan kan. Tetapi selama mana kita boleh duduk situ saja. Perancangan untuk kita meningkatkan teknologi, kita berharaplah kalau kita dah cadangkan pun sebenarnya teknologi yang kita boleh berada lama di laut, dan bila kita berada lama di laut tu kita boleh cover vast area. Kita bukan saja katalah kapal A, kita duduk laut luas. Kalau kita katalah letak satu kapal di Pahang katakan, bagaimana dengan Kelantan, Terengganu? Nak kena letak juga. Itu pun kalau kita letak every state one pun, kita takkan cover semua. Kan? 50 batu mana kita boleh nampak. So kita telah suggestkan, majukan kita punya cadangan untuk kita dapatkan mothership. Mothership ada konsep of konsep mothership. Yang di mana kalau kita dapat mothership ni dia tak perlu laju, dia tak perlu ni. Dia ada dia punya boat, fast interceptor boat, mungkin 4 ke 5 ke 3 itu tak kira. At least kalau dapat 6 tu better lah kalau ada 4. Dengan dia punya drone ataupun UAV. So what we do, kapal tu bergerak saja, kita flykan dulu drone tu. Duduk satu batu, flykan drone tu dulu. Drone tu akan cover 70 batu. Penyeludupan, sama ada penyeludupan rokok, parti, dia melibatkan agensi lain. Dalaman juga, agensi seperti KDRN, Custom, perikanan, apa lagi, gym, Jabatan Migration. Tiga-tiga ni kita tak boleh lari, kita kena bekerjasama dengan dia orang juga, dalaman ini, untuk kita lihat apa-apa yang jadi apa-apa yang jadi di laut, originnya darat. Dia tak boleh laut terus kan, dia akan bermula di darat ataupun berakhir pun darat juga kan. Laut ni platform saja untuk dia, macam ni lah jalan lah untuk dia pergi point A to point B kan. Tetapi dia punya end state itu, dia punya lastnya, matlamat akhirnya adalah darat juga kan. Sama ada darat di Indon, Malaysia, Thailand, apa semua. Jadi saya lihat, kalau kita lihat enforcement di laut sahaja, dalam kes-kes, kebanyakan kes tidak akan lengkap ataupun tidak dapat dihapuskan secara total tanpa kita melihat di darat juga. Kita kena lihat di darat. That's why bila kita buat sekarang ni, kalau kita tangkap parti di laut, dadah di laut, kita akan cuba cari sindiket di mana yang di darat ni. Bila kita nak cari di darat ni kan, dia punya sindiket, kita tak boleh lari, kita kena bekerjasama dengan immigration, custom, polis. Kena. Kalau tidak, sebab APMM kuasanya ada di laut. Saya lihat kalau kita dapat hapuskan sindiket di darat, saya bagi contoh pencerobohan bot nelayan asing pada awal-awal, kita sebut pada awal-awal. Sekarang ni mungkin dah dia orang dah hati-hati. Pencerobohan bot nelayan Vietnam ni khususnya, originnya di darat. Dia punya organizer dia darat.
orang yang menyediakan dokumen palsu darat, orang yang memalsukan semua dokumen darat. Kalau kita hanya tangkap di laut, kita tak kejar orang yang darat ni, apa perusahaan darat, secara totalnya kita tidak dapat hapuskan. Kita tidak akan dapat hapuskan. Sekarang ni instruction daripada saya very clear, saya kata setiap tangkapan bot nelayan asing Vietnam, IO kena go through very detail dokumen-dokumen yang ada, interrogate apa-apa ni, try to relatekan ada tak elemen-elemen syndicated punya group ni. Kita akan kejar dia orang ni. Apabila kita buka IP, kita tahan bot nelayan kita kan, bot nelayan yang mana yang ada kelon apa semua. Sebenarnya kita dah tahu, kita dah ada target dah sebenarnya. Kita dah ada target dah. Siapa dalang belakang ni. It's a matter of time saja. It's a matter of time. Kita akan bekerjasama dengan grup-grup ni. It's a matter of time. Kalau ada yang baru nak start tu, yang nak ni, I think they have to put a stop. We are monitoring. Now saya bagi tahu kepada negeri-negeri khususnya Terengganu, Kelantan, Pahang, Johor ada sikit berkenaan dengan bot nelayan asing ni. Kita tengah pantau dengan dekat sedikit-sedikit ni. It's a matter of time. It's a matter of time. Kita dapat bukti yang kukuh saja. Kalau boleh kita harapkan komuniti maritim yang ada di luar, kalau dia ada radio kan, kalau dia ada line di luar, kalau boleh tolong sampaikan seberapa segera. Jangan biasanya orang akan kata kita report sekali pun dah berapa kali report sama je. Kalau dia give up macam tu, sukarlah kita nak ni. We are trying our best. Kita pun orang juga, manusia juga, bukannya robot. Kadang masa dia report tu bot kita baru je balik. Nak isi minyak, orang nak ni kan. Bukan kita nak bagi alasan, tetapi saya ingatkan juga kepada anggota-anggota FMM, kita wujudnya FMM untuk serve kepada rakyat. Kan? Kita kena serve rakyat. Saya ingatkan lagi, saya bagi tu, setiap aduan yang diterima oleh komuniti maritim kena diambil dengan serius. Tangani, tolong dia orang, bantu dia orang, bagi tahu kepada rakan, family, jiran, area mana yang nak pergi mancing ni, kawasan mana yang dia selalu. Family pun kena tahu. Kalau boleh owner bot ni, rumah ke anak ke, bot ikan ni, ambil lah gambar, simpan. Bila kita tanya macam mana bentuk bot, tak ada gambar kan. Macam mana kita nak cari kat tengah laut tu? Tak membantu. So kita kalau boleh, bila report je, bila ni kan orang expect report je, kita dah boleh hantar bot. Kita nak kena siasat banyak benda, nak tanya dia punya tempat mana biasa pergi. Kita nak zoom in so that kita boleh cepat lah. Kalau dalam kes SAR ni kan, kalau lambat, SAR ni saya kuat worried sebab SAR memerlukan kepantasan. Kalau kita lambat, katalah pagi ni ada kes SAR, kita tak fly aircraft lagi, kita tak ada dapat retake, kita tak ada visa, by tengah hari pun kita masih belum ni, malam, that's it. Saya kata chances of kita jumpa dia reduce 15%.